Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Inklusif. Tetamu kami pada waktu ini adalah Yang Berhormat Senator Datuk Idris Ahmad. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sewaktu Datuk menggalas tanggungjawab ini, agenda yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat adalah agenda keluarga Malaysia. Tetapi untuk konteks portfolio agama ni di bawah Jabatan Perdana Menteri yang digalas oleh Datuk, digagaskan satu tagline bahawa keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Apa yang cuba disasarkan dengan tema ini? Terima kasih. Dia apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat satu gagasan keluarga Malaysia. Menggambarkan ialah asas pembentukan sebuah negara ni dia bermula dengan keluarga dahulu. Dia punya macam nukleus. Keluarga, kemudian masyarakat, kemudian negara. Maka keterangkuman daripada situ, kita daripada agensi Islam, terutama di bawah portfolio Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Agama, telah pun menyambut saranan yang digagaskan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan keluarga Malaysia, dan dengan kita memberikan satu naratif untuk membentuk keluarga Malaysia ialah keluarga sejahtera. Kerana kita faham dalam apa benar sekalipun kita nak bercakap soal tamadun, soal pembinaan bangsa, pembinaan negara, mesti bermula dengan keluarga dahulu. Maka dalam konteks Malaysia ni pula, bila sebut keluarga Malaysia yang kita terdiri dari kalangan berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai etnik, maka sudah tentulah di sana ada satu keunikan yang ada. Maka kita telah pun meletakkan satu perkara yang penting kepada kita iaitu keluarga Malaysia ini keluarga sejahtera yang kita hendak supaya kehidupan masyarakat di Malaysia ni, kehidupan mereka itu kehidupan yang harmoni. Dan perkara itu yang kita lakukan. Sehingga kan setelah kita buat itu, saya minta supaya JAKIM yang jadi anchor kepada benda itu bersama-sama dengan IKIM dan bersama-sama dengan pensyarah daripada UTM. Kita telah membuat satu round table, membuat bengkel dan telah menghasilkan satu buku lah, yang bukunya terkandung di situ ialah Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera, yang telah pun dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan hal seperti begitu. Kerana kita hendak supaya keharmonian dalam masyarakat di negara kita ini wujud, kerana inilah kelebihan yang ada kepada Malaysia, negara kita. Dan kita tak nak wujudnya unsur-unsur provokasi dari kalangan sesama kita ataupun sesama bangsa lain ataupun sesama agama lain. Kita tak nak. Kerana Allah Ta'ala pun telah berpesan kepada kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 108. Jangan kamu mencerca Tuhan orang lain. Kalau kamu cerca Tuhan orang lain, nanti besok dia juga akan cerca Tuhan kamu dalam keadaan dia marah, dia bermusuh, dalam keadaan dia jahil. Begitu. Sebab tu Islam telah gariskan benda itu. Inilah yang kita nak daripada keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Maka kita nak wujudkan satu keharmonian yang baik dari kalangan kita sendiri. Ya. Datuk, sementara kita bercakap soal keluarga sejahtera, selalu saja rujukannya kaum wanita, ibu. Tapi di bawah kepimpinan Datuk, di bawah agensi JAKIM dan agensi lainnya, digerakkan satu agenda dipanggil sebagai lelaki qawwam. Ini jarang-jarang ni. Selalunya kita bercakap soal kaum ibu, wanita. Tetapi apa agenda ini, lelaki qawwam ini? Okey, dia lelaki qawwam ni, qawwam maknanya maksud dia ialah teguh, gagah, dia mau tiang seri. Dalam keluarga ni sudah tentulah suami ataupun laki-laki menjadi ketua keluarga. Isteri menjadi baik apabila suami baik. Anak menjadi baik ialah apabila bapaknya baik. Itu dianggapkan sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan orang yang menjadi pemimpin, pengawal kepada wanita. Ini Allah Ta'ala berikan kelebihan yang ada kepada kita. Kelebihan yang ada pada orang laki-laki ini, dia ada kekuatan fizikal, ada kekuatan emosi dia, ada kepada dia. Ini anugerah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Maka sebab itu kita nak supaya laki-laki ini mesti orang yang menjadi ketua dalam rumah tangga.
Sebab tu orang lelaki-lelaki ni dia ada tanggungjawab besar. Oleh itulah kita tengok dalam soal faraid, kita dapat lihat lelaki-lelaki diberikan satu berbanding dengan perempuan. Kerana dia ketua dalam rumah tangga. Apabila ayah kita tidak ada, maka kita bertanggungjawab terhadap ibu, terhadap adik wanita kita, terhadap adik-adik kita. Sebab tu diberikan kepada kita ialah satu. Walidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi orang lelaki itu satu. Sebab orang lelaki ni dia ada tanggungjawab besar. Maka sebab tu dia ada tanggungjawab. Kita ni kena ingat Tuan Syed. Apabila kita katakan jangan kita act kita sebagai lelaki-lelaki ni. Sebab kalau isteri kita jahil beragama, kita sebagai orang lelaki-lelaki tanggungjawab. Okey. Anak kita jahil, kita bertanggungjawab. Justru itu, kalau anak kita tak erti nak mengajar, kita kena hantar dia pergi mengaji. Isteri kita tak erti agama, kita kena pergi hantar. Isteri kita tidak menuntut aurat, yang kenanya ialah suami. Ini berat. Kerana kita apabila kita angkat nikah, aku terima nikahnya tu, geran. Berubah. Daripada geran bapa mentua kita kepada milik kita. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang duduk untuk saya pada 30 hari bulan November 2021 kita buat satu round table untuk membincangkan apakah konsep berkenaan dengan lelaki qawam ini. Kita panggil di kalangan pensyarah, di kalangan kaunselor yang mereka yang banyak buat latihan-latihan berkenaan dengan kekeluargaan ini untuk kita nak explore apakah yang dimaksudkan lelaki qawam ini yang kita nak. Dan insyaAllah kita akan persiapkan untuk jadi TOR, jadi term of reference kepada negeri-negeri lain. Besok kita akan dapat edarkan supaya inilah bentuk lelaki qawam yang kita nak wujudkan di dalam masyarakat kita sebenarnya. Kita insyaAllah dalam persiapan dan peringkat terakhir kita sedang membuat perkara-perkara seperti begitu kerana kita sedar. Dan saya juga tahun ini juga kita akan menganugerahkan iaitu tokoh lelaki qawam. Lelaki qawam kita akan calon-calon kita akan berikan, kita edarkan seluruh negara untuk mereka tu kemukakan ada kriteria-kriteria yang kita letakkan hasil daripada yang ada kepada kita tadi. Ya. Bila Datuk tadi menegaskan bahawa lelaki jangan act sangat, tenung pada saya, gerun juga saya sekejap kan. Datuk ni macam nak tegur saya sebagai lelaki qawam. Tuan Syed lain. Tuan Syed pun berkali-kali jadi lelaki qawam. Tidaklah proses melompi Datuk menarik. Cuma apabila dijadikan model itu satu beban yang lain pula. Dengan keterbukaan yang ada Datuk, kita melihat bahawa kawalan kita terhadap unsur-unsur anasir luar ni semakin mencabar. Dan kita tahu akidah itu adalah tiang seri dan sendi yang besar di dalam kewujudan kita. Ajaran sesat juga begitu mudah menular. Jadi bagaimana ini dapat dibendung dengan cabaran mutakhir ini? Contestation of ideas, mujadalah yang semakin terbuka dan kita sudah punya internet. Bagaimana itu boleh dipikul di bawah portfolio ni? Ya, memang betul lah. Macam Sayyidina Umar sebut, dia kata, ajar anak kamu alimu auladakum bizamanihim. Ajar anak kamu tu sesuai dengan zaman dia. Kita pun sama nak manage negara kita boleh jadi pemimpin di zaman era ini kadang-kadang lebih mencabar daripada era kepimpinan dulu. Mungkin zaman tu tidak ada internet, tidak ada medsos. Zaman hari ini dialah yang akan jadi reporter, dia yang akan jadi pengedar, dialah yang akan segala-gala dia boleh dengan sekelip mata, dengan satu tweet, dengan satu tulisan dia boleh buat macam-macam. Begitu juga dia boleh ajar macam-macam dalam bentuk dia pakai YouTube, pakai TikTok, macam-macam lakukan. Maka hal ini ialah untuk nak mengatasi benda ni. Walaupun kita sedar bukan perkara yang mudah. Kerana dia bersifat aja sesat ni bersifat ideologi sebenarnya. Ideologi yang bersifat akidah. Tapi akidah sesat pada dia. Sebab itu cara kita ialah pertamanya ialah kesedaran ilmu. Pertamanya ilmu. Kita nak supaya rakyat kita ni, masyarakat kita ni belajar ilmu. Ilmu ni pula belajar biarlah cari guru yang mursyid. Guru mursyid ni guru yang tengok dia beramal dengan apa yang dia ajar. Ni kadang-kadang duk cari berguru, guru yang tak mursyid. Kita tengok isteri dia pulintang pukang, kita tengok pula kadang-kadang berlaku percampuran laki-laki perempuan. Macam mana dia, itu benda yang basic. Kalau yang ni pun kita diikut dia beratlah. Itu contoh. Sebab tu kita nak mengaji ilmu, mengaji di surau masjid yang ada guru yang kita tahu mereka ini orang yang ada authority untuk dia cakap bab tu.
Tiba-tiba pergi mengaji lautan, dalam gua. Ni pelik lah. Masjid aircon ada dengan Medani, tenggelam buku lali pun ada semua kan. Tapi kenapa kita nak cari hak susah? Satu. Yang keduanya ialah peranan ibu bapa. Sebab tu ibu bapa pada awal-awal sekali kita kena didik anak-anak ni. Nabi pun dah ajar kepada kita ialah dia kata adibu auladakum. Naklah ajar kepada anak-anak kamu itu ialah bisalasati khisal dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa ali baiti nabiyikum wa tilawatil Quran atau kama qala. Ajar anak kamu, didik anak kamu itu dengan 3 perkara. Sayang pada nabi kamu, sayang pada ahli keluarga nabi kamu dan juga baca dengan Al-Quran. Itu yang kita kena didik anak kita. Ini trust kita. Daripada kecil lagi. Sebab tu kecil pada dia. Bila beranak lagi kita sudah dengarkan anak kita dengan sebelah kanan azan. Sebelah kiri iqamah. Tuan Syed biasalah dia banyak anak ni bukan. Jadi itu apa makna dia signifikan pada budak ni kerti apa? Dia bukan kerti apa berkenaan dengan azan tapi kita suruh. Artinya kalam yang pertama ialah kita mendengarkan kepada dia kalam itu, kalam Tuhan itu tadi. Dan yang ketiganya ialah pihak berkuasa agama. Tentulah mereka ni yang ada kuasa sebenarnya untuk ambil tindakan. JAKIM tidak ada kuasa tidak ada punca kuasa untuk ambil tindakan. Kerana bidang agama ni kuasa negeri. Kita hanya penyelaras. Kalau ada orang report pada kita, kalau berlaku di Perak, kita akan report pejabat agama Perak. Kalau berlaku di Selangor, kita akan report pejabat agama Selangor. Kalau berlaku di Pahang, kita report pejabat agama Pahang. Itu ialah kita berkolaborasi dengan jabatan agama itu sendiri. Dan yang keempatnya, netizen perlu aktif. Memberi kelaporan. Laporan bukan saja dengan lain daripada medsos, kita beri laporan kepada polis, kepada pejabat agama untuk diambil tindakan kepada mereka. Yang kelima, PDRM, polis, SKMM. SKMM ni boleh digunakan untuk menggunakan akta-akta yang sedia ada. Kerana mereka ini boleh mencetuskan ketidakharmonian. Boleh diambil. PDRM pun sama. Alhamdulillah. Saya boleh saji menteri macam ni agak mudah lah. Apabila kadang-kadang bila kita report pagi pada polis, pada KDN kepada menteri, pagi report, petang tengah hari diangkat lah. Agak senang, bagus sikit lah. Kemudian kita ada pula satu JPAS, maknanya Jawatan Kuasa Pemandu menangani ancaman akidah peringkat kebangsaan. Saya sendiri pengurusi yang melibatkan daripada polis, daripada SKMM, daripada Jabatan Agama Negeri. Kita mesyuarat, kita bincang macam mana cara nak mengatasi perkara-perkara yang kita sebutkan tadi untuk nak memastikan supaya ajaran ini, jangan ajaran ini menular dengan baik. Itu yang kita tak mau sangat benar. Kerana akidah benda yang jangan kita duduk main-main. Kerana dia melibatkan, orang kata besok apabila kau tak semayang pun, lagi dia yakin semayang wajib, ada cara masuk syurga lagi. Tapi kalau dia kata nafi semayang tu tak wajib, masuk neraka kekal selama-lamanya. Wallahualam. Akidah seperkara. Kalau kita melihat dalam perspektif nilai pula, Yang Berhormat Datuk. Ini satu tekanan yang besar juga kepada portfolio Datuk bila mana mutakhir ini diperbicarakan tentang berjujuk konsert antarabangsa. Masuk juga dalam elemen budaya ni, orang mula melihat drama, filem yang tak semestinya selari dengan hasrat yang cuba Datuk dan parti yang Datuk dokongi cuba perjuangkan. Bagaimana ini boleh kita luruskan untuk kefahaman umat kita? Yalah, sebab tu kena ingat, saya pada peribadi saya bukan orang anti budaya, bukan anti hiburan, bukan anti. Kerana orang yang Allah Ta'ala beri kepada seni menyanyi gifted tu. Saya tak pandai menyanyi. Saya tak kerti menyanyi sebenarnya. Saya tak pandai. Itu gifted Allah Ta'ala beri. Pelakon pun sama. Itu gifted. Anugerah Allah Ta'ala beri kepada dia. Yang kadang-kadang tak perlu tengok skrip pun. Jadi secara natural. Ini gifted. Sebab tu gunalah benda-benda yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kepada jalan yang baik. Jangan kita memikirkan tentang soal bila kita buat drama ni kita mesti adanya unsur-unsur porno sebagainya, unsur-unsur ranjang sebagainya. Kita tak ada mesej. Tapi terbukti alhamdulillah masyarakat kita masyarakat yang masih bermoral, masyarakat kita masyarakat yang masih cintakan kepada filem-filem yang ada mesej. Contoh daripada Mak Kilau buat. Membuktikan bila filem yang ada mesej masih lagi ada orang minat. Bukan tu kau buat ni tak boleh lah ustaz, nanti orang tak minat kita, orang tak tak akan berlaku box office. Tiba-tiba yang dibuat di dalam filem Mak Kilau ada mesej dia. Artinya masyarakat kita masih lagi orang yang ada moralnya, orang yang cintakan kepada etika budaya yang baik. Itu yang seperlu kita terapkan dalam masyarakat kita. Jadi sayanglah
pada saya ialah kita tak nak lagi lah apabila kita buat filem-filem macam tu bila kita mati nanti. Kita semua kena fikir soal ialah lepas ni kita ada nak mati. Kita nak mati. Kerana supaya apabila kita buat malam ni, kita bercakap malam Tuan Syed malam ni. Kurang-kurangnya hak benda-benda hak baik kita cakap orang lain dengar, kalau kita mati pun orang akan dapat manfaat. Amin. Manfaat kita nak apa lagi? Kita akan nak hidupnya alam baqa kita situ untuk nak tengok apa yang kita lakukan di atas dunia. Begitulah juga dengan benda-benda yang lain. Kita tak nak unsur-unsur seperti ini, unsur-unsur yang tidak mendatangkan apa-apa faedah yang merugikan dari segi masa depan. Dan yang lecehnya, yang jadi mangsanya Menteri Agama lah. Orang anggap Menteri Agama. Padahal Menteri Agama ni bukan itu bidang kuasa dia. Tapi tak apa, itu soal lain. Soal saya ialah kita teruskan perjalanan kita. Kita benda hak baik, kita sokong. Benda hak tak betul, kita tentang. Datuk bercakap soal amal ni, Datuk seperkara. Saya jauh lagi lah. Saya mengharap syafaat Datuk je nanti. Jangan lupa nama saya, Datuk. Belum tentu. Datuk, dalam 1 minit yang berbaki ni, Datuk mempertegaskan dan memberikan suluhan spesifik kepada solat. Sebelum ini ada bulan solat. Kemudian ada Qiyamul Lail perdana dan munajat yang dilakukan. Apa pentingnya ini diperkenalkan, dipertegaskan? Jarang-jarang menteri, bahkan dalam portfolio ini pun, menunjuk kepada solat sebagai suatu solusi semasa. Kerana solat ni benda asas. Sebab itulah solat ni Allah Ta'ala wajibkan terdirect tu. Puasa melalui malaikat. Tapi solat ni direct pada malam Isra' wal Mi'raj. Menunjukkan as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Sebab tu pada saya ialah saya selalu pesan budak-budak muda. Kamu nak buah, nak nakal macam mana pun, semayang jangan tinggal. Kalau dia semayang tak tinggal ni, dia setakat orang kata buah-buah gitu ya. Tapi insya-Allah dia tak akan langgar sebagai minum arak, dia tak boleh pergi kepada berzina setakat. Lain-lain tu dia buat. Ini satu saya kata tadi. Begitu juga yang kedua. Kalau kita solat ni nanti kurang-kurangnya kita mengingatkan diri kita, hubungan kita dengan Allah. Kalau saya sebagai seorang pemimpin, kita mesti ingat bahawasanya kita ada tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita tak boleh menyalahgunakan kuasa yang ada kepada kita. Yang ketiganya, kita tak boleh terlibat dengan rasuah, makan harta-harta yang tak betul. Kenapa? Kerana kita semayang, kita perlu apa dia? Suci daripada zahir dan batin. Zahirnya apa dia? Tempat semayang kita suci. Kita kena ambil uduk tu suci. Hati kita juga sama. Kalau kita semayang tadi niat kerana manusia, kita tak akan dapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita dalam apa benda sekalipun, kita nak makanan kita makanan suci, perkara-perkara itu kita nak. Yang ketiganya, kita dapat tengok apabila semayang, insya-Allah dia akan dapat menyekat kita daripada kefakiran. Kerana saya yakin dan percaya orang yang semayang tak tinggal, orang yang jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan apa-apa ke dana. Walaupun dia susah, tapi dia tidak akan menjadi apa-apa ke dana. Ini asas kepada sebuah negara. Kita sebagai pemimpin, kita nak supaya masyarakat itu masyarakat dekat dengan pemimpin. Sebab tu apabila saya 2 bulan sekali memang saya mengadakan program Qiyamul Lail perdana. Dah 2 kali adakan. Baru ni yang terakhir hadir lebih kurang 2,500 orang hadir dalam program Qiyamul Lail yang dibuat di Putrajaya sendiri. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi mudah-mudahan itu akan mendisiplinkan kita, kerana di situ ada banyak perkara yang boleh kita pelajari. Terima kasih kerana kesempatan yang berhormat Senator Datuk bersama kami pada malam ini. Jangan serik Datuk, datang lagi. Banyak lagi yang kita ingin bicarakan dalam kesempatan lain, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi nanti mudah-mudahan. Assalamualaikum dan salam melibat.